Ramadan, salam sejahtera. Ini adalah hari yang ke-19. Maknanya ada beberapa hari saja lagi kita nak meninggalkan bulan Ramadan ini. Tetapi yang penting kita kena terus istiqamah dalam melakukan segala perbuatan baik sepanjang bulan Ramadan ini. Semoga amalan baik kita diterima oleh Allah. Okey, untuk kali ini masih lagi bersama-sama Ustaz Samsudin Bhat dan juga Saiful Apek. Apakah situasinya? Macam biasa, Saiful Apek akan bacakannya. Mula-mula berita sukan. Saya seorang bujang berumur 35 tahun. Macam saya je. Dialah. Dia lah. Jangan nama aku ni. Saya seorang bujang berumur 35 tahun. Dah dekat raya. Rasa macam nak raya sorang-sorang je. Bukan apa? Bukan apa. Kalau balik kampung, jumpa family nanti adalah makcik-makcik yang tanya, kau ni bila lagi nak kahwin? Kau tak kahwin ni pasal songsang ke? Lepas tu canonkan saya dengan orang ni lah, anak jiran ni lah, anak kawan dia ni lah. Saya bukan apa, saya masih lagi mencari wanita Melayu terakhir yang tak alim kucing. Saya dah serik dikecewakan. Ex-girlfriend saya, depan saya pijak semut pun tak mati. Baik sangat, belakang saya 7 spare tayar dia pasang. Saya benci si alim kucing. Salam daripada saya yang masih bujang, yang tengah lapar. # cari jodoh. # cinta kenangan silam. # borak tengah lapar. Okey, baik. Topiknya adalah mengenai alim-alim kucing. Baik Ustaz, apa sebenarnya alim kucing tu? Kenapa kucing? Tak ada ke rimau ke, buaya ke? Kenapa kucing dibersalahkan? Saya sebenarnya tertarik dengan hashtag dia. Memang setiap episod tu yang saya tengah lapar tu memang tak tinggal kan. Memang tengah lapar. Memang saya bobo tengah lapar kan. Dia memang yang tengah lapar. Macam ada yang tengah lapar. Tak apa. Dia kucing ni tu sebab dia kata ada puasa kucing, ada puasa ayam. Orang kaitkan puasa kucing ni dia jenis kan macam tidur je macam baik, tapi bila kita angkat tudung saji tu terangkat kening dia sikit, maknanya dia pura-pura je kadang-kadang kan. Jadi kalau yang puasa ayam tu dia tak boleh, sikit-sikit nak marah, dekat ke kembang marah-marah, ada lalu depan salah, lalu belakang salah, semua salah. Jadi macam tu lah. Jadi mana kata dalam hal ini soalan yang dia tanyakan tadi kan tentang ni, sabar je lah. Sabar je, nak buat macam mana dah, kalau dah jodoh tak ke mana kan. Seperti mana dalam lagu Aspalela kan. Mudah-mudahan ada jodoh antara kita kan. Sampai ke hari tua. Contohlah Bengkong. Kan contohlah kan. Tapi kalau kita tengok, kalau dalam bab jodoh ni memang biasa. Saya ajar cara nak jawab. Kalau makcik-makcik tanya, bila kau nak kahwin ni? InsyaAllah makcik belah 8 tahun belum tahu. Kita cakap macam tu je. Senang. Kan jangan dilayan lagi apa semua. Kita takkan dia kan. Kau ni memilih sangat. Memanglah. Takkan nak main sapu je. Sapu tu tepi jalan tu nak buat laki buat bini. Memanglah kena pilih. Kan? Jadi kalau kata songsang tak baik, makcik fitnah ni berdosa. Macam tu je jawab. Jadi dalam hal ini sabarlah. Kadang-kadang ada orang jambatannya panjang. Panjang. Lambat jodoh dia. Tapi bila dia sampai dapat jodoh yang terbaik. Ada orang jambatan ni pendek. Kejap dah jumpa jodoh. Dah lah pendek. Banyak kali pula tu. Ada. Contoh. Jadi mana kata dalam hal ini biasa. Cuma tinggal lagi nak mencari kena ingat. Orang kata kalau kita dikecewakan oleh seseorang, usahlah kita hukum semua. Tentu masih ada permata yang bersinar di luar sana yang Allah khususkan untuk kita sangka baik. Kan kita jangan pukul kata. Lelaki khususnya adalah merupakan makhluk yang paling jujur menurut kajian. Betul. Walaupun ramai pendengar radio kita dah mula menyampah dengan statement tu. Kan, tapi kadang-kadang kita ni bukan sengaja menipu. Betul. Kita paksa. Soalan-soalan susah tanya. Betul ke saya dah gemuk? Macam mana nak jawab soalan tu? Macam mana nak jawab soalan tu? Susah. Jujur kan marah. Betul. Kita paksa lah mengaku kurus. Jadi mana kata dalam hal ini, pentingnya dalam hal kita ni, dan tentang puas orang alim-alim kucing. Dia kata kan, alim kucing ni memang kesian lah kucing tu. Sebab dia memang kucing dah. Tapi kita gambarkan dia sebagai penipu kan. Sebenarnya dalam hal ini kita tepuk dada, tanya iman kita berubahlah menjadi baik. Sentiasa jaga diri kita. Berubah. Kata Nabi, tidak ada lagi penghijrahan selepas Fathu Makkah. Tak ada lagi. Lepas hijrah daripada Makkah ke Madinah tu tak ada lagi dah. Yang ada cuma niat dan jihad. Niat yang baik dan berjuang untuk melaksanakan kebaikan tu. Itu yang penting. Dia berubahlah jadi orang yang baik. Betul. Ataupun dalam tiga kata lain, kalau macam saya lah sendiri kan. Kalau saya terkena lah dalam situasi macam ni kan. Kalau dalam isu-isu menipu ni contohnya.
Simple je. Janganlah menipu dengan bekas penipu. Janganlah wayang dengan orang wayang. Jangan berdebat dengan orang bukan Yang berdebat. Jangan berdebat dengan dengan Sabtu Sabtu debat. Aduh. Contoh Contohlah, Contoh. Okey. Baik, ada kalau kita tengok macam dekat Instagram ke mana ke, dan tarawih. Dan berbuka. Oh, dan tu maknanya DONE. DOD. Selesai lah. Selesai. Selesai Dia hashtag tarawih. tu. Dia macam nak kata Apek ni dia bagi ejaan untuk aku macam aku ni bodoh sangat tak tahu benda tu. Takut tak pendengar. pendengar. Nanti dia cakap dan tarawih. Dan tarawih tu kucing dan tarawih ke? Okey, nasib Takut baik. dia, salah tafsir. Sebab aku tengok dekat skrip ni aku risau juga sebab kucing ni kucing Sarawak CHING ni. Kan ada kan apa. Tak adalah, tapi betul lah tu. Kadang-kadang kita sebenarnya jangan ambil alih kuasa Allah Taala. Betul. Jangan ambil kerja malaikat. Ya. Kita tak tahu apa yang ada dalam hati orang. Ya. Dia kata dan tarawih mungkin niatnya nak beritahu pada siapa yang belum buat cepat. Ya. Kalau kita Kan, sangka baik lah. jangan sangka positif. buruk. Ni mesti nak berlagak ni. Riak, takabur, sombong, bongkak. Nak nunjuk dia seorang. Macam dia seorang je tarawih. Kan. Tapi lah kadang-kadang ada ayat tu mainkan peranan kak. Ya. Alhamdulillah dapat juga melaksanakan tarawih. 20 rakaat pula tu. Oh, Tak sangka. Dan malam ni rasanya ni lah malam paling khusyuk kali. Allah melampau betul. Jadi itulah lebih kurang. Kita tahulah istilah perbezaan antara rahsia dan menipu. Dan yang penting jangan ambil alih kerja Tuhan. Ya, betul. Sangka baik. Sangka baik. Baik, kita terus bersangka baik dan kita akan kembali sebelah sini dalam Borak Tengah Lapar. Kita ikuti Borak Tengah Lapar. Borak Tengah Lapar. Hari ini kita bercerita mengenai alim kucing, orang yang berpura-pura alim tetapi sebaliknya dia saja yang tahu. Okey, dan baik Ustaz. Ada setengah orang ni dia pakai kopiah, pakai baju Melayu, kau ni coklat lah. Dia Wajar. dia punya hadis tu di bibir semua tetapi Okey. gunakan ilmunya untuk menipu orang. Macam mana Ustaz? Tak ada memang tak boleh lah. Saya rasa tu dalam hal ni maknanya apa yang dizahirkan ini, dizahir ni sebenarnya tidak melambangkan siapa diri dia. Okey. Tetapi kebiasaannya, kan? Kebiasaannya orang yang menzahir diri itu seharusnya menjadi seperti apa yang dizahirkannya. Tapi memang ini adalah zaman dia. Zaman dia, kita tahu zaman kita ada zaman Nabi, kita ada zaman sahabat, zaman kejatuhan kerajaan Islam, kemudian zaman fitnah, zaman kebangkitan Islam dan juga kiamat. Dan kita sekarang berada zaman yang keempat tu, zaman fitnah. Jadi orang gemar memperagakan sesuatu tetapi dia bukan begitu. Hari ni ada orang boleh buat miming je, bayangkan. Buat miming, tiba-tiba dia mengaku dia keluar suara macam suara aku. Tapi dia miming. Kan? Dia miming. Jadi ini zaman dia. Zaman dia, tetapi kalau untuk tujuan kebaikan, why not? Kan? Dia bukan ustaz pun, tapi dia berpakaian seperti ustaz. Kemudian dia bercakap benda-benda yang baik ataupun dia lakonkan perbuatan penceramah itu. Maka kalau ada kebaikannya, tak ada masalah. Betul. Yang jadi masalahnya adalah apabila kita menggunakannya untuk memalsukan, menipu, apa tadi? Manipulasi yang kita bincangkan daripada hari itu lagi. Jadi makna kata yang tu kita kena elakkan. Sebab kita kena faham bahawa bukan semua orang di atas dunia ni ada pengalaman yang luas macam siapa lapik kita. Macam kita. Tapi ada orang yang kali pertama dia lurus, dia percaya pada orang, dia akan mudah ditipu. Mudah dimanipulasi dan akhirnya banyaklah penganiayaan yang berlaku. Jadi itu tu yang kita bimbangkan dengan watak dia, dengan pakaian yang kemas, dia tunjukkan sijil, sebenarnya sijil palsu. Sijil daripada Kementerian Pelancongan dia tunjukkan. Dia kata nak bawa pergi umrah. Akhirnya kebanyakan jemaah yang mengikut travel dia ni akhirnya tawaf di KLIA. Sebab tak sempat pergi, kena tipu yuran, kena tipu bayaran dan sebagainya. Benda ni banyak berlaku. Dan kita tak pernah terfikir orang boleh memanipulasi, menipu dalam bab ibadah umrah. Kita tak pernah terfikir dan benda tu berlaku. Zakat, wakaf, ada yang memanipulasi juga. Kalau cerita bab ini memang dalam bab pakaian ni ramai. Lepas tu kita bercinta berpuluh tahun baru tahu dia tu lelaki sebenarnya. Contoh lagi tegur 20 tahun tu. 10 tahun lepas tu dia tak nak kahwin. Rupanya dia lelaki. Kan? Aduh, kau sangka kan
Aku sangkakan lain, rupanya lain. Rupanya lain. Lain betul. Ya. Kan, I ni lain. Baru lepas 10 tahun baru dia tahu apakah yang lain itu. Contohlah Ya, banyaklah. So dalam kehidupan kita ni memang itulah kita tahu sebenarnya kadang-kadang kelemahan seseorang tu dari agenda-agenda seperti macam itulah, nak menunaikan haji, umrah. Ini kelemahan yang rapuh bagi kita sebab ini penting. Benda ni sangat penting dan selalunya pada mindset orang tak mungkin kita akan ditipu atas tujuan ni. Betul. Jadi itu yang paling senang. Situ kat tempat yang paling fragile lah, paling Dia akan rapuh. ambil kesempatan tu yang disebut manipulasi. Manipulasi. Dia bukan pasal umrah je Ustaz. Macam berubah-berubah orang ni pun masalah juga Ustaz. Ya, Ya, betul. Dalam dia ngubat tu rupanya dia ambil kesempatan pada perempuan tu, pada orang-orang tertentu. Ya. Lelaki tu pun dia ambil kesempatan, bukan perempuan saja. Lelaki dia ambil kesempatan. Dia kena adil lah. Jadi Contoh. contoh. Macam contoh doktor gigi kan, dia cakap baring, buka baju. Doktor gigi. Doktor gigi buka baju. Benda-benda. Yang tadi ni, yang ni pun lah. Dia kata kenapa doktor? Sebab ada dekat bahu ni ada saraf. Ada saraf gigi. Yang kaitan dengan gigi. Geraham ni. Geraham tambah-tambah. sini. Ya. Yang apa ni dekat gigi susu Ni dekat gigi kacil. tengah dada ni. Tapi doktor gigi. Macam mana? Macam mana betul? Macam mana tu? Yang pesakit ni pun. Pakai dia pun ikut je. Macam mana? Itu yang tadi bodoh tak jimat. Ya, bodoh kena jimat-jimat sikit. Jimat-jimat sikit. Manusia nak pakai. Tak, kau cerita dengan orang, mau buat kena kutuk dengan orang aja. Ya, betul. Tak aku tak terfikir. Kalau tak tahu tak apa. Ini kita boleh nilai kan. Betul. Contohlah macam baru-baru ni ada satu cerita seorang manusia ni. Sebab kita tahu zaman Rasulullah dulu Islam tu adalah untuk disebarkan. Jadi bila sekarang ni, zaman sekarang ni memang selagi pelusuk dunia ni memang Islam tu semua orang dah tahu dah. Jadi bila dikabarkan ada seorang suku kaum ni di sebuah satu ceruk dunia ni yang memang dia tak tahu apa-apa langsung ni. Memang dia tak tahu apa benda, tak ada. Memang orang cakap yang tidak bertamadun lah. Jadi bila sampailah seorang pendakwah ni datang, dia pun memberitahulah cerita pasal syurga apa semua. Jadi dia tanyalah, jadi kami ni macam mana, masuk syurga ke tak? Tu dia cakap, kalau kata kamu ni dulu tak tahu dan tak pernah mengesakan Allah pencipta tu, kamu akan terus masuk syurga sebab kamu tak tahu. Kenapa bagi tahu kami? Kenapa bagi tahu? Dia kata. Jadi itulah bila kita dah tahu, kita tak boleh hilang. Dia bab kata Datuk Atan lah, tak tahu tanya dulu, jangan ke rumah memandai-mandai. Okay. Baik, kita akan kembali sebelah sini dalam Borak Tengah Lapar. Kita ikuti Borak Tengah Lapar. Mendengarkan Borak Tengah Lapar, masih lagi bersama-sama Ustaz Samsul Bad dan juga Saiful Apek. Hari ini kita bercerita mengenai alim kucing. Ustaz, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. Sesuai tak untuk si alim kucing, Ustaz? Kita tak tahu. Kadang ada tupai tu jatuh dalam sungai. Kita tak tahu dia tak jatuh ke tanah. Betul. Dia jatuh jugalah. Jatuhlah. Atau mungkin tupai yang memang dah lama training, dia tak jatuh. Dia ada cara-cara dia kan. Dia akan dia mungkin nak jatuh tu dia cepat ada backup dia. Jadi dia pandailah, ada struktur dia sendiri. Kadang-kadang mungkin tak jatuh bawah, mungkin jatuh ke atas. Cuma tinggal lagi kalau kita ambil lah tanah itu kepada yaumul akhir, hari akhirat. Sudah tentu dia tidak dapat elak daripada pembalasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, betul. Jadi itu sebabnya kalau macam mana hebat sekalipun kita di atas dunia, kita tetap akan dinilaikan apa segala amalan kita dekat atas dunia ni dan akan dihukum ketika di akhirat besok. Jadi manfaatkanlah masa di dunia, jadikanlah diri kita manusia yang boleh memberi manfaat pada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, manusia memberi manfaat pada orang lain dan bukannya jadi manusia yang manipulasi orang lain. Jangan jadi macam tu. Dan sesungguhnya sifat kita ni dijadikan daripada tanah. Kenapa nak melangit? Jadi kita menanah je lah. Menanah. Bunyi dia macam pelik sikit lah kan. Menanah je lah. Betul, sedar kat mana, daripada mana kita datang. Ke situ juga kita akan kembali. Okay. Baik, ada yang mengatakan si alim kucing ni merosakkan reputasi Islam tu, Ustaz. Macam mana, Ustaz? Ya, sebenarnya contohlah macam saya kata tadi, boleh mendatangkan fitnah. Itu sebabnya Islam ni, kalau boleh, itu sebabnya kalau kita tengok kesempurnaan ibadah, kesempurnaan ibadah ni ada 4. Kalau mencapai kesempurnaan ibadah, pertama mesti dengan ilmu, kedua mesti ikhlas, ketiga ada perubahan pada tindak tanduk dan perangai, dan yang keempat mestilah dengan niat.
Bila ada empat-empat ni, barulah kita mencapai kesempurnaan ibadah. Macam tu juga tadi. Kita cerita tadi tentang merosakkan tadi, puncanya apa? Puncanya bila tak ada ilmu, kalau tak tahu belajar. Betul. Tak tahu belajar. Jangan kita nak bagi jawapan ni tak. Macam kisah ada seorang pakcik ni. Dia ni dah pencen, tapi dia ada anak kecil. Anak dia baru balik daripada belajar mengaji. Belajar mengaji, dia belajar kelas fardu ain. Dia kata, Assalamualaikum, salam. Dah balik dah nak abah? Dah balik dah abah. Ni tadi belajar apa? Belajar dengan ustazah tu. Ustazah mana? Ustazah Jamilah. Oh, yang lawa tu. Gitu. Tadi belajar apa? Tadi belajar pasal malaikat. Bagus anak abah. Tapi bahkan pasal malaikat tu seronok. Ya ke? Okey, kalau macam tu abah nak tanya. Malaikat Jibril buat apa? Apa kerja malaikat Jibril? Menurunkan wahyu. Pandai anak abah. Tapi yang bahaya ni soalan budak-budak ni dia tanya balik. Tapi bahkan kan lepas Nabi kita wafat, dah tak ada wahyu lagi kan? Betul tu. Habis kan Jibril buat apa? Sudah. Tak jawab apa. Sudah. Muntang betul apa kata. Ini penting ilmu ni. Macam ni lah. Dalam bab ini, kena tanya mak kamu. Dia kata, Tanya mak kamu pula. bila dia masuk dalam, dia nak jumpa mak dia cepat-cepat buat capai pinggan, buat basuh pinggan. mak kau jangan bising lah, pergi tanya ayah kau. Dia tak nak jawab. Ayah dah mengigil pegang sok abang, kata apa benda aku nak jawab, cakap lah abah. Sudahnya dia dapat idea. Sebenarnya malaikat Jibril dengan abah kau sama yang makan pencen ni. Kau tak tahu, kau jangan pandai-pandai. Tu cerita tak tahu, cakap tak tahu. Imam Malik sendiri, Imam Malik bila ditanya 10 soalan, dia jawab 2 saja. Sebab dia kata yang 8 lagi dia kena rujuk dulu. Makna tidak boleh menjawab persoalan tidak menunjukkan kita tidak pandai. Betul. Tapi kita mengambil masa untuk mencari jawapan yang lebih baik. Bertanggungjawab lah tu. Maksudnya. Betul. Itu sebabnya tadi kalau kita kita belajar. Kena belajar. So macam orang cakap dia biar tak pandai daripada mandai-mandai. Itu maknanya kalau kita tak boleh nak jawab tu, tak semestinya kita kurang bijak. Sebenarnya kita lebih bijak sebenarnya. Dia maknanya kita, orang cakap macam saya cakap tadi lah. Bodoh yang lama buang, bodoh baru tu jimat-jimat sikit, lusa nak pakai. Jadi itulah dia, maknanya kita jangan, ilmu ni penting. Sebab apa, kalau kita tengok dalam dunia kita sekarang ni, dalam dunia fitnah ni, ada segelintir golongan, iaitu saya tak pasti kalau nama dia betul, Islamofobia. Dia orang anti-Islam. Dan segala hujah-hujah mereka tu perlu betul-betul ada orang yang berilmu boleh menangani, manipulasi mereka tu. Sebab fakta-fakta yang mereka tekankan tu semua kuat. Kalau kita tak boleh nak jawab, kita jadi jatuh salah. Betul. Itu sebab pentingnya ilmu ni. Baik, pentingnya ilmu. InsyaAllah esok kita akan tambah lagi ilmu untuk episod yang ke-20. InsyaAllah. Ustaz kita dah senyum. Okey, untuk episod yang ke-20. Dan untuk waktu ni kita tamatkan di sini. InsyaAllah kita bertemu lagi dalam Borak Tengah Lapar. Borak Tengah Lapar itu tadi dibawakan oleh KLFM.